Assalamualaikum guys, welcome back. Aku baru je baca kenyataan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkenaan dengan segala video yang kita nak hasilkan. Kita perlu dapatkan kelulusan dan juga lesen daripada Finas. Jadinya video yang aku nak hasilkan untuk kali ni tak berangkumi apa yang aku nak cakap. Itu aku akan hasilkan pada video yang kemudian. Cumanya untuk kali ni aku nak share dengan korang proses ataupun prosedur dan juga sistem yang kita perlu lalu untuk ensure kita dapat lesen dan juga untuk kita release video kita di khalayak umum mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Finas beserta dengan anggaran berapa jumlah kos yang korang perlu ada untuk pastikan lesen dan juga video korang tu legit di mata Finas. Tapi sebelum tu aku nak share dengan korang apa yang Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia cakap pasal isu ni lah. Penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem dan surat perakuan penggambaran SPP sama ada mereka adalah agensi media arus perdana atau media individual yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Finas mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman iaitu lesen pengeluaran filem atau video, lesen pengedaran filem atau video dan lesen pemameran filem atau video. So ketiga-tiga ni melibatkan filem yang kita tengok dekat pawagam ataupun TV series, TV dokumentari ataupun telefilm yang kita tengok dekat TV. Merujuk kepada Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Seksyen 22 dalam kurungan 1, tiada seseorang boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti mengeluar, mengedar, mempamer filem-filem atau mana-mana gabungan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Seksyen 21 dalam kurungan 1 melainkan jika suatu lesen dikeluarkan yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian, katanya ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Safudin menjelaskan Finas menerima, memproses dan mengeluarkan SPP, Sijil Filem Iklan Buatan Malaysia, MIM, serta surat sokongan kemasukan pekerja filem asing PFA. Okey, pertama sekali SPP wajib ada sekiranya kita nak membuat penggambaran filem ataupun drama dekat Malaysia. Kalau macam kata korang lalu-lalu dekat mana-mana, korang akan nampak van ke apa ke, dekat belakang tu ada logo Finas, itu ialah salinan SPP lah. So untuk MIM pula, dia involve iklan yang kita nak hasilkan dan kita tayangkan dekat TV, especially TV, stesen-stesen TV kat Malaysia lah. Apapun segala sistem, info, prosedur yang aku share dengan korang ni adalah berdasarkan pengalaman aku lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 tahun lepas. Aku dah tinggalkan lama. Jadinya kalau kata ada maklumat yang tak tepat ataupun aku tak pasti, aku akan maklumkan dekat korang lah. Yang pertama sekali, apa yang kita perlu untuk dapatkan lesen daripada Finas? Korang kena make sure korang ada syarikat senyam berhad dengan capital lebih kurang dalam 500,000 ke atas. Itu yang syarat pertama. Dan selepas tu, korang kena bawa segala dokumen yang berkaitan, pergi ke pejabat Finas. Macam aku pergi ke Ampang. Dan pada waktu tu, korang kena bayar untuk yuran pertama lebih kurang dalam RM1,000 dan juga yuran tahunan sebanyak RM100, maksudnya RM1,100. Dan kemudian korang kena make sure korang jadi ahli persatuan, salah satu persatuan yang ada dekat Malaysia ni. Sebagai contoh, kalau korang sayang ZZID, korang pergilah sign seniman. Macam aku pergi ke Persatuan Karyawan Datuk Freddy Fernandez sebab aku suka deal dengan dia. Sangat senang, sangat mudah. Even walaupun dia presiden pun, dia jawab soalan rakyat-rakyat markin macam aku. So thank you very much. Lepas tu korang kena bawa segala dokumen-dokumen yang sepatutnya pergi ke Finas. Dan kemudian korang kena tunggu kelulusan daripada Finas sama ada korang layak ataupun tak untuk dapatkan lesen daripada Finas. Dan kemudian barulah selesai. Lebih kurang macam tu lah ya. Dan kemudian korang nak hasilkan video korang, apa yang korang perlu buat? Yang pertama sekali, korang kena sediakan storyboard, korang kena sediakan script and stuff like that. Lepas tu korang kena hantar segala form-form ni semua pergi dekat Finas. Korang kena bayar RM100 untuk processing fee. Dan dia tak terhenti dekat situ sahaja. Selepas kita dapat kelulusan daripada Finas, kita kena pergi pula dekat Lembaga Penafisan Filem. Kita kena hantar surat kelulusan daripada Finas, pergi hantar dekat sana dengan segala dokumen-dokumen yang berkaitan. Dan kemudian kita kena tunggu lebih kurang dalam 2 hingga ke 3 hari paling awal ataupun seminggu untuk kita dapat
dapat release video kita ni secara sah melalui proses-proses yang Finas minta lah. Dekat dalam prosedur untuk kita dapatkan lesen daripada Finas ni, kita perlu submit beberapa perkara termasuk info-info pelakon, pengarah, penerbit dan sebagainya, yang mana segala proses-proses ni sebenarnya walaupun kata korang dah buat selalu, korang akan rasa leceh kan apa, sebab korang kena manually pergi ke Finas, korang kena submit segala borang pelbagai semua. Dah lepas dapat tu korang kena hantar balik pergi dekat LPF, dan selepas tu korang kena pergi dekat LPF untuk dapatkan lesen ataupun korang kena dapatkan dokumen yang dah siap bersign daripada LPF mengatakan bahawa video ni dah pun lulus tayangan dan boleh ditonton oleh, tak kisah, for example like tontonan umum ataupun 18 sebagai contoh. Jadinya macam sekarang ni, sekiranya kita nak keluarkan video TikTok for example lah kan, kita nak ikut challenge TikTok, alright, by the time kita dapat release video TikTok kita dekat social networks, orang dekat luar tu dah start dengan challenge yang lain. Korang bayangkanlah macam mana. Adakah ini cara yang menteri maksudkan? Ataupun sebenarnya ada mekanism lain yang kita sebagai content creator personal, peribadi, yang tak tahu. Tapi secara asasnya sekarang ni, segala proses yang aku lalu ni sebenarnya sama je untuk filem ataupun iklan ataupun drama ataupun segalanya lah. Makanya aku beranggapan bahawa proses yang kita perlu lalu sebagai content creator dekat YouTube, Facebook, TikTok, Bigo, bla 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 whatever semua tu akan melalui proses yang sama. Buat masa sekarang ni, aku tak nak assume ataupun aku tak nak cakap apa-apa berkenaan dengan menteri terbabit, dan aku harapkan yang Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia supaya dapat menerangkan dengan lebih detail apakah maksud beliau bila beliau memperkatakan tentang hal ni. Adakah disebabkan oleh Al Jazeera yang membuat Ona, kita content creator yang hasilkan video setiap hari, adakah kita perlu melalui prosedur yang sama? Tolong jawab Pak Menteri. Dan juga macam aku dan juga Jay sebagai contoh, kita orang ada live show kita orang. Adakah setiap kali kita orang nak live show, kita orang perlu bayar sejumlah wang yang mana live show kita orang ni tak mendatangkan apa-apa income pun sebenarnya. Dan ini yang menarik kalau contohlah kita buat live stream, contohnya macam kata Paranormal Utara or something, yang pergi cari hantu, tiba-tiba jumpa hantu. Makanya adakah kita perlu pergi dekat hantu tu cakap, okay bang, kak sekarang ni akak dah masuk dekat dalam saya punya video, akak boleh tak sign agreement dekat sini untuk saya submit dekat Finas? Jadi kesimpulannya, kalau korang tak ada RM600,000 untuk form a company untuk dapatkan lesen daripada Finas, ataupun korang tak kenal mana-mana agensi yang boleh berkolaborasi dengan korang, yang mana satu projek bayarannya lebih kurang dalam RM2,000 hingga ke RM3,000 untuk satu projek, maka korang tak payahlah berangan untuk join challenge TikTok ataupun buat daily vlog. Tapi apa-apa pun, benda tu semua aku akan kupas kemudian. Jadi akhir kata pepantun, jangan ikut resam lembu, habis dikunyah satu ladang. Nak bercakap, fikir dulu, takut digelak dekat belakang. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Patuhi SOP, hormat pemimpin yang bijak, and better stay at home. Nak tak Donivia Channel shoutout Instagram korang? Cara dia mudah je. Subscribe Donivia Channel, turn on notification, komen bawah ni dengan type nama Instagram korang beserta ucapan kurang daripada 20 patah perkataan. Akaun terpilih akan dimasukkan ke latest video Donivia Channel. Jom try!